Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita bercerita tentang kad sistem bayaran tol tanpa resit. Apa maksud dia? Kad sistem bayaran tol tanpa resit. Okey, merujuk pada Perkeliling Perbendaraan Malaysia WP 4.1 lampiran B. Okey. Ini gambar smart tag lah. Ada kad touch and go dan juga laluan touch and go. Kenderaan kerajaan boleh dibekalkan dengan kad sistem bayaran tol tanpa resit, termasuklah smart tag. Itu dalam bahasa Melayu lah. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggeris kita nak senang sebut touch and go je lah. Touch and go ni dan smart tag ni boleh dibeli ataupun ditambah nilai daripada syarikat pembekal kad, seperti dalam lampiran B2 lah. Tu ada nama, alamat, nombor telefon, website, semua ada lah. Okey, mengikut tata cara kewangan semasa lah. Berikut senarai perolehan dan pengagihan kad sistem bayaran tol tanpa resit ni perlu disediakan bagi smart tag. Sekarang ni smart tag dah tak ada lah, dah tak ada orang jual lah. Tapi yang masih guna dan boleh digunakan, boleh terus gunakan. Ia perlulah didaftarkan sebagai inventory kerajaan mengikut Perkeliling KP2 lah. Itu aset lah tu. Cara pengurusan aset alih kerajaan dan pindaan dia. Lampiran B, ni tadi maklumat pembekal dan juga kad sistem bayaran tol tanpa resit smart. Alamat dia ada, nama syarikat, nombor telefon, tuan-tuan boleh berurusan terus lah, buat pesanan dan sebagainya. Baik. Kad sistem bayaran tol tanpa resit dan smart tag berkenaan hendaklah dijaga dengan baik. Sebab apa? Dia aset kerajaan, jadi kena jagalah untuk mengelak berlakunya kehilangan ataupun kerosakan. So kalau hilang dan rosak tu kena buat report lah, kena laporkan lah. Sebab apa? Kalau hilang dia tu ada duit. Duit. Jadi kena lapor. Kalau rosak tu kena gantilah. Baik. Kehilangan kad adalah menjadi tanggungjawab pegawai yang menggunakannya dan hendaklah dilaporkan kepada pegawai kenderaan untuk tindakan bagi mendapatkan baki nilai kad ataupun kad gantian, sebab ada nilai kad tu. Jadi kalau rosak tu, penilang kena laporkan. So tindakannya pegawai kenderaan untuk dapatkan balik nilai dia tu dan juga ganti kad baru. Sekiranya baki nilai kad tidak dapat dituntut, kehilangan kad tersebut hendaklah dilaporkan sebagai kehilangan wang awam. Sebab apa? Dia duit. Menurut Arahan Perbendaraan 315-A. Ni kena rujuklah ni pasal kewangan. Baik. Kehilangan kad dan smart tag yang disebabkan oleh kecuaian pegawai hendaklah diganti oleh pegawai. Macam kena secat dah. Kalau you buat hilang smart tag tu, you kena gantilah. Tapi jangan silap jugalah, dalam perkeliling yang sama WP 4.1 ni, kalau pegawai-pegawai jusai yang menggunakan smart tag ni, dia pindah tempat, dia boleh keep terus, ambil terus. Tapi dengan syarat pegawai kenderaan tu kena rekodkanlah dalam inventory, nyatakan biasa smart tag tu telah dihadiahkan kepada ataupun diberi ataupun sebagainya lah, sebagai rekod. Baik. Okey, kad sistem bayaran tol tanpa resit dan smart tag ni dibekalkan kepada pegawai yang diperuntukkan kereta rasmi jawatan. Maksudnya jadi package lah. Kalau tak dapat kereta rasmi jawatan, automatik dia tak dapat lah ni kata singgung dengan smart tag ni. So kalau ada pun pegawai kenderaan kawalan yang gunakan kad pemandu dan kad pengenderaan. Dengan syarat kad sistem bayaran tol tanpa resit ni boleh digunakan untuk tujuan. Apa tujuan dia? Pertama, bayaran tol bagi perjalanan bertugas rasmi sahaja, termasuklah perjalanan pergi dan balik pejabat ke rumah. Ini untuk kita rasmi jawatan tau. Okey. Yang kedua dia, pembayaran tempat letak kereta ataupun parkir lah di lokasi tugas rasmi saja. Maksudnya untuk kereta rasmi jawatan yang dapat kad tercinggu, kad inden semua tu. So kad tercinggu ni dia hanya boleh guna untuk bayaran tol dan juga parking tugas rasmi. Dia dah nyatakan sini. Jangan bawa beli nasi lemak pula nanti, ataupun air ke apa. Problem. Baik. Berikutnya, kad sistem bayaran tol tanpa resit dan smart tag hendaklah disimpan oleh pegawai. Maksudnya kad tu dia pegang sendirilah, bawah jagaan pegawai lah yang dapat kereta rasmi jawatan tadi. Okey, nilai maksimum kad sistem bayaran tol tanpa resit pada setiap bulan adalah 500. Ni memang kita dah bagi dah. Dalam keliling ni semua akan dapat 500 fix. Maksudnya fix ni bukanlah tiap-tiap bulan 500. Maksudnya
jumlah dia akan genap 500. So contohnya kalau tuan dah guna 200, bulan depan swipe balik dia tak akan masuk 500 lah. Dia akan masuk 300. Sebab apa? Totalnya semua setiap bulan mesti 500. Maksudnya kekurangan tu je yang dia top up. Kena ingat. Penggunaan yang melebihi had maksimum adalah ditanggung sendiri oleh pegawai. Contohnya kalau pegawai tu guna sampai 500.5, so RM50 yang lebih tu dia kena tanggung sendirilah. Kalau tengok macam pelik, banyak no 500 ni. Dia round satu hari ke. Dekat tol tu ulang-alik balik kan. Tapi itulah hakikat dia. So kita limitkan 500. Kata cenggu ni berkenaan hanya akan ditambah nilai sebulan sekali. Sebulan sekali je boleh tambah dengan nilai maksimum dia 500. Lepas tu ada juga hari dia. Bila? Setiap kali 1 hari bulan hingga 10 hari bulan. Kita dah limitkan lah. Maksudnya 1 hingga 10 hari bulan itulah time dia untuk reload balik. Touch kat mesin tu akan dapatlah dia punya total balik maksimum RM500. Jika tak sempat nak touch, apa nak buat? Dia kena rujuklah pegawai kenderaan. Contohnya dia kena kursus 2 bulan, 3 bulan. Ya ke? Tak tahulah. Wallahualam. Contohnya dia balik kursus dah 12 hari bulan. Tak sempat dia nak touch reload balik kat terminal. So kena maklum pegawai kenderaan. Pegawai kenderaan dia kena buatlah temu janji ke, buat appointment dengan pembekal, nyatakan nama sebulan-sebulan, kereta sebulan-sebulan ni tak dapat nak reload pada tarikh 1 hingga 10. Sebab dia balik dah 12 hari bulan. So 3 bulan bolehlah reload. Ikut timbang tara atas pembekal tersebut lah. Jadi dia bila dia balik habis kursus tu 12 hari bulan tu dia kena reload. Dia akan dapatlah nilai maksimum 500 balik. Okey, baik. Berdasarkan kepada bulan tersebut melalui sistem terminal tambah nilai. Sistem tambah nilai ni biasanya pembekal akan letaklah setiap kementerian satu ikut mana lokasi dia nak letak. Ketua Jabatan hendaklah mendapatkan salinan penyata e-statement yang menunjukkan semua transaksi penggunaan kad sistem bayaran tol tanpa resit daripada syarikat pembekal. Kad. Tujuannya untuk apa? Menyemak dan mengesahkan oleh pegawai sebelum tambah nilai dibuat. Maksudnya kita tak naklah berlaku ketirisan. Contohnya kalau tak semak, tak cek ni kan macam-macam dia beli. Patutnya guna untuk tol dengan pakai tugas rasmi. Ini dia pergi shopping. Sekarang ni tak cenggu dah merata kan, macam-macam boleh guna. Bayar transit ringan boleh, bayar pergi bas pun boleh kot. Tak tahulah, beli makanan, beli CKD dan apa-apa. Tu yang ngarut-ngarut tak boleh lah. Sebab tu pegawai kenderaan kena semak balik. So kalau ada benda yang tiris, yang tak menepati kehendak kita tu, kena tutup balik lah bayaran dia. Kena ingat tu. Okay. Kadar tambahan adalah bergantung pada nilai baki kad yang tidak melebihi had maksimum. Tu kita dah tetapkan maksimum dia 500 lah. Okey, bagi penggunaan yang kurang daripada jumlah kelayakan setiap bulan, tiada bayaran akan diberi kepada pegawai. Memang tak boleh tuntut. Sebab apa? Bila kemudahan ni, yang ada tu je. Nak tuntut tak boleh lah. Kalau tak dapat kemudahan tu, tak adalah kemudahan dia. Okey, baik. Kata Cenggu ni, kecuali smart tag, perlu dikembalikan kepada jabatan apabila pegawai tidak lagi berkhidmat di jabatan berkenaan. Berhenti ke, pencen ke, pindah ke, apa semua ke. Jadi kena pulang balik lah kata Cenggu tadi. Manakala smart tag tu bolehlah diserah pada pegawai dan direkodkan dalam kad daftar inventory tersebut. Kemudian ini juga terpakai bagi pembekalan smart tag kepada pegawai sebelum buka kuasa berkeliling ini. Okey, next. Bagi kereta jabatan, tadi kita cerita pasal kereta rasmi jabatan, jangan lupa. Yang ni kita nak cerita pula bagi kenderaan jabatan pula. Okey, bagi kad Cenggu ni dengan smart tag ni hendaklah disimpan oleh pegawai kenderaan. Dia kena kawal lah, tak boleh bagi driver sepanjang masa. Habis di bedalnya nanti. Okey, pegawai kenderaan tu diberi kepada pemandu apabila diarahkan menjalankan tugas rasmi yang memerlukan bayaran tol. So kalau tak perlukan tol, tak payahlah bagi kad Cenggu ni. Kalau gerakan tugas rasmi tu ada melalui tol, baru bagi kad tol tu. Tapi jangan lupa kad tol tu juga hendaklah direkodkan dalam buku daftar pergerakan supaya kita dapat kawal. Okey. Kad sistem bayaran tol tanpa resit dan smart tag tersebut hendaklah diserahkan semula kepada pegawai kenderaan setelah tugas selesai. Tugas dah habis, kena pulang balik lah. Okey, baik. Okay.
Format buku pergerakan, rekod pergerakan dan penggunaan kad sistem bayaran tanpa resit. Seperti di lampiran B. Kita bagi contoh juga dalam keliling tu. Dan juga dalam slide pun kita akan bagi macam mana nak isi lampiran B1 ni. Tujuannya untuk kawalan lah pergerakan kad tu supaya dia tidak berlari. Ada kaki berlari. Okey. Hendaklah dikemaskinikan dan disimpan selamat oleh pegawai kenderaan. So, tu tanggungjawab pegawai kenderaan lah. Dia kena collect. Kalau dia outstation 2-3 hari lah. Lepas habis outstation tu baru ambil balik. Okey. Adalah menjadi tanggungjawab pegawai kenderaan untuk memastikan semua butiran penggunaan kad dimasukkan ke dalam buku rekod sebelum kad diberikan kepada pemandu. Itu tujuannya supaya kita dapat kawal kad. Baik. Inilah contoh lampiran B1. Ada dalam keliling, tuan-tuan boleh putus tag, puan-puan boleh buat buku dan sebagainya. Ikutlah ke mana yang sesuai. Yang penting formatnya sama seperti mana yang kita nyatakan dalam berkeliling. Kalau tuan-tuan tengok kat sini kan, kat atas tu nombor kad lah. Maksudnya satu buku ni satu kad. Kad tu tak boleh campur. Ada 5-6 kad satu buku, tak boleh lah. Satu kad satu buku. Sebab apa? Dia ada nombor atas ni. Kat dalam ni contoh yang dia bagi, okey, bila tarikh dia ambil, kereta apa dia gunakan, siapalah pemandu dia, kena tanda tangan, siapa pegawai kenderaan dia, kena tanda tangan, dari mana ke mana, apa dia bayar tol, berapa ringgit, baki dia berapa ringgit, bila dia pulangkan, dan siapa yang terima pegawai kenderaan lah. Kat sini nama saya, contohnya pegawai kenderaan. Okey, catatkanlah dalam rekod buku daftar tersebut. So, baki duit dalam tu akan ternyatalah dalam sini. Dia akan sikit-sikit diridat sekali penggunaan. Baik, faham Kena ada nama dan sign. Jangan lupa. Bagi kenderaan jabatan seterusnya. Setiap pemandu kenderaan jabatan hendaklah merekodkan butiran penggunaan kad berkenaan di dalam buku rekod pergerakan dan penggunaan kad sistem bayaran tol tanpa resit sebaik sahaja selesai menjalankan tugas. Jadi selesai serahlah, jangan simpan je sampai berbulan bertahun-tahun. Itu yang banyak berlaku ketirisan. Kena ingat tu pemandu. Baik. Pegawai kenderaan naklah mendapatkan salinan penyata yang menunjukkan semua transaksi penggunaan kad sistem bayaran tol tanpa resit daripada syarikat pembekal kad. Untuk tujuan penyemakan dan memastikan tidak berlakunya penyalahgunaan. Okey, sebenarnya kalau touch and go ni kita boleh buka online je kan. Kalau macam kita punya sendiri, kita boleh print out penyata, boleh tengok apa transaksi yang dilaksanakan sepanjang masa tarikh yang kita minta. Okey, bagi kita jabatan, kenderaan bertanggungjawab lah. Mungkin dia ada keyword dan sebagainya untuk buka semua rekod-rekod touch and go yang di bawah seliaan dia untuk dia semak ada tak berlaku ketirisan dan sebagainya. So kalau berlaku dia kena ambilkan tindakan sewajarnya lah. Baik. Ketua jabatan hendaklah seboleh-bolehnya membekalkan satu kad bagi setiap kenderaan jabatan untuk memudahkan kawalan dan kemaskini rekod pergerakan. Ini untuk mudahlah, satu kereta satu kad lah. Janganlah satu kereta 2-3 kad. Nak buat apa banyak-banyak kad tak cengkuh ni. Satu memadai lah untuk satu kereta. Jadi senang kita nak kawal, senang kita nak bajet dan sebagainya. Baik. Sekian, terima kasih. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe channel saya Amirul Mastur ni untuk informasi dan juga share-share pada kawan-kawan dan like. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.